Assalamualaikum dan selamat kembali ke sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 1. Okey, baiklah untuk hari ini bagi unit 11 kita selamat di sini kita akan menggunakan buku teks muka surat 66, 67 dan buku aktiviti jilid 1 muka surat 72 dan 73. Okey, jom kita teruskan. Baiklah, untuk objektif pembelajaran pada hari ini, murid-murid mesti dapat mengenal bentuk pantun. Jadi, nak kenal bentuk pantun. Dan yang kedua, murid-murid mesti dapat mencatat maksud pantun. Jadi, hari ini apa yang kita akan belajar adalah tentang pantun dan juga maksud pantun. Okey, jom kita teruskan. Okey, sekarang cikgu nak semua buka buku teks muka surat 66. Cikgu ulang buku teks muka surat 66. Okey, di dalam buku teks muka surat 66 tu terdapat contoh pantun yang terdapat pada papan putih di hadapan kelas di dalam gambar tu. Okey, di belakang cikgu tu dia ada tuliskan serangkap pantun. Okey, kita baca sama-sama. Sungguh segar pisang berangan, cantik berseri bunga angsana. Luar pagar kawasan larangan, elakkan diri bermain di sana. Okey, jadi ini adalah contoh pantun. Jadi apa yang awak kena tahu tentang pantun adalah pantun ni dia terdiri daripada 4 baris. Ada 1, 2, 3 dan juga 4. Wajib 4 baris. Okey. Kalau dia ada 3 baris sahaja, dia bukanlah pantun. Okey, ada juga sejenis pantun yang dia ada 2 baris sahaja, tetapi hari ini kita nak belajar tentang pantun 4 baris. Okey. Jadi kita teruskan. Okey, daripada pantun itu tadi kita nak kenal maksud pantun. Okey, kita ada 1, 2, 3 dan 4 baris. Kita baca sekali lagi. Sungguh segar pisang berangan, cantik berseri bunga angsana. Luar pagar kawasan larangan, elakkan diri bermain di sana. Okey, kalau kita baca saja kita takkan faham apa yang pantun ni nak bagi tahu kita. Okey, apa yang kita kena buat? Kita tengok baris 1, 2, 3 dan 4. Macam mana nak cari maksud pantun? Kita kena tengok baris ketiga dan keempat sahaja. Baris 1 dan 2 kita abaikan. Baris ketiga, keempat ni kita tengok. Kita kena faham apa yang dia nak sampaikan. Okey. Okey, baris ketiga dan keempat sahaja kita baca. Luar pagar kawasan larangan, elakkan diri bermain di sana. Okey, jadi luar pagar kawasan larangan, elakkan diri bermain di sana. Jadi maksud pantun yang dia nak bagi tahu ni adalah kita ni tidak boleh bermain di luar pagar, sebab dia kata luar pagar ni adalah kawasan larangan, kerana kawasan larangan. Jadi tak boleh bermain di sana di luar pagar. Okey, kita tengok baris ketiga dan keempat saja. Okey, masih tak faham, kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Okey, cikgu nak semua buka buku teks muka surat 67. Muka surat sebelah aja. Ada 3 pantun yang diberikan. Okey, ini adalah gambar yang berkaitan. Kita baca sama-sama. Anak muda mencari rotan. Rotan dicari di hutan dara. Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Jadi, macam mana nak cari maksud pantun? Kita tengok baris ketiga dan keempat sahaja. Okey. Harus waspada mengambil alatan agar diri
tidak tercedera. Okey, waspada ni maksud dia adalah berhati-hati. Okey, kalau kita tengok gambar, okey, ini adalah seorang cikgu dan ada 3 orang murid sedang mengambil alatan di dalam bilik sukan. Okey, dia mengambil bola dan gelung rotan. Jadi dia kata berhati-hati ketika mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Jadi maksud pantun yang dia nak bagi tahu adalah kita hendaklah berhati-hati ketika mengambil alatan supaya tidak tercedera. Okey, ini adalah maksud pantun yang pertama. Okey, kita tengok pantun yang seterusnya. Gambar seorang cikgu memberi pesan kepada murid-murid di kawasan tempat letak basikal. Okey, kita bacakan dulu pantun yang diberi. Beli sepukal durian di dusun, manggis seguni harganya rendah. Basikal dan motosikal diletak tersusun, bermain di sini mengundang padah. Okey, kita tengok baris ketiga dan keempat. Dia kata basikal dan motosikal diletak tersusun. Maksudnya di kawasan ni ada basikal dan motosikal yang diletak tersusun. Jadi bermain di sini mengundang padah. Jadi kita sebagai murid tidak boleh bermain di kawasan tempat letak basikal dan juga motosikal. Jadi maksud pantun ni adalah kita tidak boleh bermain di tempat letak basikal dan motosikal. Jadi kita tengok baris ketiga dan keempat. Baris ke-1 dan 2 ni tak perlu tengok. Kita abaikan dahulu untuk memahami maksud pantun. Okey. Kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Ada gambar seorang ketua kelas sedang memberi pesan kepada rakan-rakan. Okey. Bangau sekawan di tasik Cini, terbang sendiri mencari makan. Dengarlah kawan nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Okey, kita tengok baris ketiga dan keempat. Dengarlah kawan nasihatku ini. Jadi, ketua kelas ni sedang memberi nasihat kepada kawan-kawan di dalam kelas. Okey, dia beri nasihat tentang apa? Keselamatan diri perlu diutamakan. Okey, jadi maksudnya adalah kita sebagai murid perlu pentingkan keselamatan diri di sekolah. Okey, walau berada di mana saja, di sekolah, di kawasan mana, perlu pentingkan keselamatan diri sendiri supaya tidak berlaku kemalangan. Okey, seterusnya kita tengok buku aktiviti muka surat 72. Okey, cikgu ulang buku aktiviti muka surat 72. Okey, muka surat 72 ni dia memberi arahan baca pantun, kemudian padankan pantun dengan gambar. Jadi apa yang awak perlu buat adalah awak perlu baca pantun ni, awak perlu fahami maksud dia, kemudian sesuaikan dengan gambar di tepi. Ada 1, 2, 3 pantun, sesuaikan dengan 1, 2, 3 gambar. Okey, sebagai contoh, jika memahat kayu yang kering, ukiran diukur janganlah culas. Loceng rehat sudah berdering, mari beratur di luar kelas. Macam yang cikgu ajar, macam mana nak cari maksud pantun adalah kita tengok baris ketiga dan keempat. Dia sebut loceng rehat sudah berdering, mari beratur di luar kelas. Antara 1, 2, 3 gambar ni, yang mana satu ada gambar yang sedang beratur di luar kelas. Okey, gambar yang ke bawah ni kan. Jadi awak ambil atas ni, ambil pembaris, sesuaikan di bawah. Okey, jadi untuk yang kedua dan ketiga ni, okey, awak buat sendiri. Okey, kita lihat muka surat 73, buku aktiviti muka surat 73. Arahan dia baca pantun, kemudian nyatakan maksud pantun. Jadi awak perlu baca, faham maksud pantun dan tulis di tepi ni. Lengkapkan ayat yang diberi. Okey,
Sebagai contoh, kita tengok pantun yang pertama. Baca dahulu. Hinggap kenari di dahan kerdas, mendengar merdunya suara tekukuh. Usah berlari di dalam tandas, licin lantainya nanti tersungkur. Jadi, kita tengok baris ketiga dan keempat sahaja. Baris 1 dan 2 ni tak perlu tengok 3 dan keempat. Okey. Baris ketiga dan keempat dia kata usah berlari di dalam tandas. Usah ni maksudnya jangan berlari di dalam tandas. Licin lantainya nanti tersungkur. Tersungkur ni maksudnya jatuh. Okey, jadi kita tengok ayat yang diberi di tepi. Kita dilarang berlari di dalam apa? Disebut berlari di dalam tandas. Jadi awak tuliskan di dalam tandas. Kerana apa? Kerana lantai. Dia kata lantainya apa? Lantai yang licin boleh menyebabkan jatuh. Atau awak nak guna tersungkur pun boleh. Jadi lantai yang licin boleh menyebabkan tersungkur. Boleh juga. Okey. Jadi kita tengok lagi pantun yang kedua. Mencari lokan berpanas terik, berlumpur lengan, tidaklah malu. Kalau menekan suis elektrik, pastikan tangan kering dahulu. Sama juga kita tengok baris ketiga dan keempat. Disebut kalau menekan suis elektrik. Jadi kalau kita tekan suis elektrik, pastikan tangan kering dahulu. Pastikan tangan kita kering supaya tidak terkena renjatan elektrik. Jadi, kita tengok ayat yang diberi. Kita hendaklah memastikan apa? Kat sini pastikan. Jadi, memastikan tangan kering dahulu. Jadi, awak tulislah tangan kering dahulu atau tangan kering sebelum apa? Menekan suis elektrik. Jadi, sebelum menekan suis elektrik. Jadi, itulah maksudnya. Kita hendaklah memastikan tangan kering sebelum menekan suis elektrik. Dan yang seterusnya, pantun yang ketiga, cikgu nak awak lakukan sendiri. Tak faham, boleh tanya ibu atau ayah. Jadi, kat mana dia punya maksud? Tengok baris ketiga dan keempat. Jadi, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih.